Mari maju tak ada. Ada. Tapi Ya. macam tak berapa nampak pula. Okey. Boleh. Dah kan? Boleh. Okey dah. Lampu tak berapa terang. Okey, boleh nampak. Boleh kan? Okey lah tu Haji. Ya. Pertamanya saya tak maaf lah ya. Ini datang ni kira nak bertanyakan perkara-perkara yang mungkin Tuan Haji dah terangkan kepada datuk-datuk kita, datuk adat kita ni. Tetapi ada perkara-perkara tu yang kami tak berapa jelas lah. Jadi nak apa, ada yang terlupa, ada yang apa. Jadi saya nak ulang kaji satu dua perkara yang boleh kita apa kan. Jadi saya adalah sediakan beberapa soalan. Jadi saya pohonlah kalau boleh Tuan Haji jawab ajalah seperti mana yang apa ni. Mana yang boleh saya jawab. Jadi kita bercerita ni pasal adat perpatih lah ya, adat perpatih, lepas tu adat lingkungan. Ya. Jadi tentang adat perpatih ni Tuan Haji, saya nak bertanya. Bila asal usul adat perpatih ni? Asal usul adat perpatih. Jadi asal usul adat perpatih itu maknanya asalnya datang daripada tempat asal orang Minangkabau ni lah. Ya. Iaitu di Sumatera Barat ya. Di Minangkabau. Jadi bila wujudnya itu kan yang mengasaskannya ada dua orang. Ya. Yang pertama tu Datuk Perpatih Nan Sebatang. Ya. Ikut legenda dia lah. Dan yang keduanya ialah Datuk Temenggung. Ya. Jadi Datuk Perpatih Nan Sebatang ni ialah adat perpatih yang diperkenalkan. Ya. Kemudian Datuk Temenggung ni ialah adat Temenggung. Maknanya dua tu beza lah. Adat perpatih adalah jurai keturunan mengikut pada sebelah perempuan, matrilineal lah kita panggil. Sebelah ibu lah. Sebelah ibu, maknanya gitulah. Kalau adat Temenggung tu jurai keturunan mengikut keturunan sebelah bapa ataupun patrilineal tu. Tapi sejak bila wujudnya tu, kalau ikut sejarah tu memang lama sebelum Islam datang ke Sumatera tu, memang dia dah mengamalkan. Memang dah mengamalkan adat perpatih itu. Itulah. Dan perpatih dia tu Perpatih Nan Sebatang dengan Datuk Temenggung ni dia adik-beradik ke? Ikut ceritanya adik-beradik. Adik-beradik lah. Orang besar dekat sana lah sebenarnya tu. Dia orang besar di sana lah. Iyalah. Macam tu. Sebelum Islam sampai ke benua kita. Iyalah. Sebelum sampai Islam datang ke Sumatera tu memang dia orang dah ada lah. Sebab kalau ikut cerita tu kawasan situ Sumatera Barat itu kerajaan yang besar yang mula wujud tu ialah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini pun selepas kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu dekat Pulau Jawa. Ya. Tapi dia kuasa itu sampai ke Sriwijaya. Tapi kerajaan Sriwijaya ini boleh bertahan dan dia boleh menghalau pengaruh daripada kerajaan Majapahit itulah. Itu kerajaan Majapahit itu diwujudkan pada tahun 1300 lebih itu. Masehi 1300 lebih Masehi lah. 1300 lebih. 300 lebih Masehi. Iya. Dan sebelum itu wujud yang lebih awal tu kerajaan Singasari. Singasari itu lagi awal lagi lah itulah. Jadi cerita tentang sejarah yang tepat tu memang kita tak boleh tentukan lah. Yalah. Jadi setelah wujud di Sumatera Barat apa ni adat perpatih ni lah, kita panggil adat perpatih lah ya. Mengikut apa dia pengasas dia Datuk Perpatih Nan Sebatang. Jadi disebarkan apa semua di sebelah sana. Jadi orang sana pula terus berhijrah ke masa itu, mungkin benua-benua di keliling Sumatera sampailah ke Malaya masa tu kan. Betul. Jadi agak-agak tahun berapa tu Tuan Haji dia sampai ke benua Malaya dia pula. Ada tak apa dia
Jadi orang daripada Sumatera ni sudah datang ke Melayu itu sejak daripada wujudnya kerajaan Melayu Melaka. Kalau kerajaan Melayu Melaka tu diwujudkan pada tahun 1400 berapa tu, 405, 406. 400, ya. 1400 lebih kurang 405, 406. Ya, Macam itulah lebih kurang. Ya. Jadi yang mengasaskannya pun para miswara itu ialah orang Sumatera juga. Cuma para miswara ni dia bukannya daripada Sumatera Barat, tapi dia daripada Palembang. Palembang itu di selatan. Di selatan. Di selatan daripada Sumatera lah. Sumatera lah. Jadi bila Melaka dah wujud, jadi pusat pentadbiran, jadi ramailah orang-orang daripada Sumatera Barat itu yang datang ke tanah Melayu lah. Macam tu dengan ini. Jadi 1400 lebih tu, 400, 500 memang dia dah ada lah kat sini. Memang sudah dan, ada. Dan dia telah membuka apa ni, satu luak dekat Naning tu lah. Iaitu luak Naning tu. Jadi kat situ memang majoriti penduduknya orang daripada Sumatera, daripada Minangkabau sebenarnya. Ya, ya. Dekat Naning tu sebenarnya. Itu kawasan yang mula-mula dia datang lah. Ya. Jadi kalau Naning tu maknanya dia lalu kat situ melalui Sungai Melaka. Sungai Melaka tu terus masuk ke dalam, ke hulu lah maknanya. Itu kalau di Melaka ya. Ya, ya, ya. Di tempat-tempat lain dia datang ini pun sezaman dengan itu, tapi melalui sungai-sungai yang berbeza lah. Kalau misalnya dekat Seri Menanti tu, kebanyakannya dia mula-mula datang tu daripada Kuala Sungai Muar tu. Kuala Sungai Muar. Kuala Sungai Muar tu masuk dalam itulah. Sampai ke Segamat masuk lagi ke dalam sampai ke Sungai Ulu Muar tu. Itulah. Jadi Ulu Muar tu sebenarnya adalah kualanya dekat Sungai Muar. Ya, ya, ya. Dia datang situ di macam tu. Jadi orang Minangkabau ni dia jenis yang tak suka bergaduh, dia mengalah sebenarnya. Jadi kawasan pantai ni kan sibuk orang Bugis. Bugis ya. Ada kan sebelah ada orang Jawa. Jadi orang Bugis ni yang garang ni yang selalu berperang tu lah, sebab dia datang daripada Sulawesi sana, kawasan pantai-pantai tu dia kontrol lah. Jadi orang Minang ni tak apalah, kita mengalah masuk ke hulu. Ada perbilangan tu sebenarnya. Ada perbilangan, saya lupa perbilangan ada. Yang orang Minang ni suka dekat hulu tu. Jadi kawasan hulu tu suasana tanah dan juga keadaan muka bumi tu sama kawasan di Minangkabau yang bergunung gandang tu. Tanahnya pun macam itulah. Itu yang pergi ke Kuala Pilah lah. Kemudian kawasan yang pergi Rembau tu dia masuk mengikut Kuala Sungai Linggi. Sungai Linggi tu dulu macam highway tau. Jadi orang masuk ke highway. Jadi dekat situ kan ada banyak cabang. Kalau cabang arah ke kanan tu terus pergi ke Seremban ni. Tapi ada satu dekat Sungai Timun tu ada satu cabang lagi. Itu masuk ke Kampung Penajis semua sekali lah. Sungai Sepri, Ulu Sepri, macam itulah. Sampailah kawasan Ulu Sepri tu. Jadi orang itu duduk. Jadi itu semua orang daripada Sumatera dulu situ. Jadi orang yang dari bukannya kalau ikut banyaklah orang yang menceritakan yang di Seri Menanti, Kuala Pilah semua datang dari Rembau ke apa? Ada. Memang ada yang datang daripada Rembau melalui Ulu Sepri itu. Dia memanjat bukit tu, kemudian pergi terus turun kat Seri Menanti. Ini kawasan-kawasan yang pernah dilalui oleh Datuk Penghulu Luak Rembau. Masa dulu dipanggil Penghulu Luak Rembau lah, yang sekarang ni Undang Luak Rembau. Bila dia dilantik jadi undang, dia dapat watikah tu dengan menyeberang tu lah. Dan amalan tu sampai sekarang masih itu jalan yang diikut. Ada jalan bukit tu lah. Jadi melalui 3 jalan lah. Pertama asalnya daripada Melaka, daripada Naning. Yang kedua dari ikut Sungai Muar. Ulu Muar tu sampailah ke kawasan macam Pasir Besar semua sekali tu daripada Muar tu. Sebab itu sungai-sungai dia punya cawangan-cawangan Sungai Muar tu. Kemudian yang ketiga ikut daripada Sungai Linggi lah. Dia macam tu. Dia tak duduk dekat Kuala Lukut itu sebenarnya pun sungai juga, tapi yang situ yang kontrol sudah orang Bugis. Sebab saya tu kan dah ada Raja Jumaat yang buka lombong biji dekat Kuala Lukut. Jadi orang tak nak situlah orang, jadi dia pergi ke kawasan Rembau sana lah. Dia macam tu lah dia kedudukan tu. Jadi dia buka sampai sini, dia buka hutan. Orang dulu kan buka hutan, buka untuk sawah padi. Jadi masing-masing datang tu ikut kumpulan-kumpulannya lah. Jadi masing-masing yang datang tu memperkenalkan
masyarakat mereka itu daripada tempat mereka datang. Asal usul dia Asal lah. usulnya. Tempat usul dia, Ah, asal usul dia. tanah datar kerana memang kumpulan tu semua sekali kampung tu semua asalnya memang orang tanah datar. Tanah datar. Dia panggillah tanah datar. Payakumbuh kerana itu Payakumbuh. Jadi ada tak tempat-tempat yang saya sebutkan tu di Sumatera? Memang ada. Kalau kita pergi ke Sumatera tu memang Payakumbuh, tanah datar, apa lagi? Anak Aceh tu daripada Aceh lah. Minang, Selemak tu memang ada semua sekali daripada sana. Selemak Minangkabau. Selemak Minangkabau, Selemak tu memang tu datang dari mana. Kemudian kita ada sebut Seri Lemak Pahang kan. Ya, ya. Seri Lemak Pahang ni suku Seri Lemak asalnya dari sana juga, tapi dia duduk dekat Sungai Pahang dulu. Dia pergi ke Sungai Pahang. Dah macam mana boleh sampai ke Pahang? Jauh perginya tu. Iyalah. Jadi dekat situ ada kalau sebenarnya kalau kita ada kampung dekat Pahang tu yang masyarakatnya adat Perpatih juga. Dekat Pahang tu ada kampung macam tu. Ada kampung. Ada kampung tu. Jadi dia pun ada datuk lembaganya tu sebab tak ada tanah adat. Jadi tak kuatlah dia pianonya tu. Serupa macam dekat Johor tu, dekat Lukut tu. Ada juga masyarakat adat dekat Lukut tu, adat Perpatih lah. Tapi dia sebab tak ada tanah adat, jadi benda tu lama-lama hilang gitu je lah. Bukan hilang, ada lah jugalah. Jawatan Datuk Lembaga dekat Kampung Lukut Kota Tinggi tu ada lagi. Dia orang lantik lah masing-masing. Tapi diiktiraf oleh masyarakat itu sajalah. Begitu lah. Jadi macam tu. Jadi mana yang orang daripada Sumatera pergi ke Pahang tu, daripada Selemak tadi, bila ada yang berhijrah ke Negeri Sembilan, Seri Lemak Pahang. Asalnya Selemak sana juga. Tapi yang asal dari Minangkabau, Selemak Minangkabau macam tu. Ya. Kemudian setengah daripada yang datang tu yang berkahwin dengan orang tempatan, yang berkahwin dengan orang tempatan, orang sana tu kadang-kadang datang tak bawa dia punya isterinya, dia punya datang sini. Kahwin tiba-tiba dapat jodoh orang asal penduduk sini. Itu biduanda lah tu. Biduanda. Macam tu. Yang orang asal sinilah. Orang asal sinilah. Jadi orang asal lah. sini yang mana yang dah beragama Islam tu dikahwin dengan orang merantau, jadi anak tu adalah suku biduanda. Jadi suku biduanda tu ikut dia punya perut lah, mana kampung mana. Itulah dia punya kan. Itulah dia punya asal-asalnya dia macam tu. Jadi suku-suku ni taklah semuanya sekarang ni suku-suku ni yang kita fahami lah. Ada 12 atau 15 yang di Negeri Sembilan ni. Kalau dikirakan yang asal tu ada 12. Ada 12. Termasuk yang sini, tapi 12 tu tak ada yang dekat Sumatera tu. Tak ada. Bila sampai Negeri Sembilan tu jumlahnya yang ada tu 12. 12 orang tu. Jadi di sana tak adalah 12 Di sana tak adalah 12 kerana ikut asalnya katanya ikut sejarah, kalau Datuk Perpatih Nas Batang tu cuma Bodi Caniago. Yang masyarakat Temenggung tu Koto Piliang. 4. Jadi 4 saja dulu. Sebab itu dipanggil suku, agak tak tahulah dipanggil suku tu sebab satu perpat tu. Kemungkinan gitulah, saya pun tak tahu. Yang itu tak betul lah, saya cuba agak je lah tu. Yalah. Jadi daripada itulah jadi jurai itu makin banyak. Sebab kalau macam pergi di Johor tu, biduanda, tapi berapa perut banyak biduanda petai, ada biduanda kebangsa, banyak biduanda lah. Sebab masyarakat asal tu banyak tempat. Asalnya kan daripada masyarakat orang asli biduanda tu kan. Dia macam tu. Tapi masyarakat orang asli yang dah keluar daripada kampung, dia masuk, dah duduk kampung, dia beragama Islam, kahwin dengan orang daripada luar. Itu yang timbulnya biduanda tu. Jadi yang macam Tuan Haji cakap tadi, Seri Lemak Pahang ni dia memang dari Sumatera sana dia terus ke Pahang. Pergi Pahang dulu. Jauh. Ada kampung dekat Pahang tu. Dekat tebing sungai Pahang tu ada. Kalau kita tengok peta Melaya ni lah kan. Agak Sumatera agak jauh juga nak pergi melencong ke Pahang. Memang jauh. Sebenarnya melainkan dia ikut jalan darat lah, tak tahu. Tak. Memang ikut ikut jalan sungai. Dulu memang ikut jalan sungai. Kalau nak pergi Pahang pada masa dulu ikut hulu Sungai Muar. Dekat Serteng tu kan ada kan. Ada satu sungai Muar. Lepas tu ada satu lagi sungai yang menjadi hulu Sungai Pahang, cawangan Sungai Pahang. Jadi orang kat situlah. Inilah zaman Hang Tuah dulu masa dia pergi ke
Pahang daripada Melaka tu nak Minang Tonteja ikut jalan itulah sebenarnya. Itulah dia ikut dia jalan sungai ni. Ikut jalan itulah. Jalan itulah sebenarnya. Bukanlah dia pergi kat Johor Bahru sana tak ada, jauh pergi sangat. Mersing, Jauh. tak. Tak sampai ke situ. Dia ikut jalan sungai. Dia ikut jalan sungai. Dan orang Minangkabau ni pun bila datang sini pun dia mula-mula kawasan dia tu kat Sumatera Barat tau, dekat pantai lautan Hindi sana. Belah sana. Dia bukannya ikut jalan bawah tu, dia menyeberang gunung tu, lepas tu menghilir sungai-sungai dekat Sumatera Barat tu. Sungai Batanghari, Sungai Palembang, tu jauh tu sebenarnya. Dan sampai ke Kuala tu, macam dekat Kuala Tongkal, dekat Rupat, itu barulah dia menyeberang ke sini. Memang perjalanan tu cukup jauh. Jadi pada zaman Tan Sri sama Idris dia pun melawat semua mula-mula tu, dia rasa terlalu macam Masya Allah, bapa aku dulu perjalanannya begitu jauh, dia kata gitulah. Kalau sekarang ni kan naik kapal terbang turun terus dah. Tengok Sumatera tu belah sana, lautan Hindi. Dia seberang sana, bukannya sini. Dia kira sebelah Padang lah. Padang. Padang tu maknanya seberang sana. Bukan sebelah Siak apa semua. Kalau Siak tu belah sini jauh sikit. Tu. Jadi Minangkabau ni masyarakatnya memang suku merantau. Walaupun kawasan dia tu asalnya Minangkabau, tapi dia ni merantau pergi ke, kalau sini negeri sana panggil provinsi. Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bangka Hulu, Provinsi Kepulauan Riau, itu semuanya ada masyarakat Minangkabau. Dan satu lagi provinsi juga Jakarta sana. Dan Banten. Itu memang banyak orang-orang Sumatera yang datang. Dekat Jakarta? Dekat Jakarta pun ada, dan dia popular dengan nasi padang dia. Kalau pergi sana, nasi padang tu orang Sumatera lah yang jual tu. Gitu, dia punya kedudukannya gitulah. Dia memang merantau. Jadi kawasan-kawasan yang di luar daripada alam Minangkabau ni, yang mana orang Sumatera Barat duduk, dipanggil rantau Minangkabau. Termasuklah Malaysia. Di Negeri Sembilan ni dipanggil rantau Minangkabau. Ini kata Profesor siapa tu yang Negeri Sembilan tu, Halim tu siapa tu, dah meninggal sekarang. Dah meninggal tu. Itu dia punya lah. Itu dia kedudukan gitulah. Jadi okey. Bila dah sampai di sini saya nak tunjuk nanti aja. Nak tunjuk dia punya untuk menjelaskan lah. Negeri Sembilan ni. Ini contoh lah Negara Republik Indonesia, taburan penduduk keturunan Melayu Minangkabau di Indonesia. Jadi Sumatera Utara, yang ibu kota Medan, ada penduduk 333,241 orang. Jumlah penduduk semua 14 juta ni. Kemudian Riau, dekat ini Provinsi Riau, ibu kotanya Pekanbaru, ada 676,948 orang keturunan Minangkabau dekat situ. 10%. 10,2%. Yang paling banyak ini tempat asal dia, iaitu dekat Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Jumlah penduduk pada masa itu 5.500.000. Orang Minang saja 4 juta lebih, 76.24%. Kemudian dekat lain Kepulauan Riau, ini dia punya. Jadi jumlah penduduk dekat Indonesia di Pulau Sumatera saja ada 5.761.850. Ini statistik tahun 2020 yang saya ambil lah. Baru lagi. Ini penduduknya 5 juta. Kemudian yang di luar daripada Pulau Sumatera, dekat Banten, ini provinsi Banten ni ada 120,1% daripada penduduk. Kemudian dekat Jakarta Pusat tu penduduk jumlahnya 10.500.000, orang Sumatera 272. Di Jawa Barat dekat Bandung tu, kawasan dia ada 241. Jadi jumlah penduduk Minangkabau dekat Pulau Jawa tu ada 600,000 lebih. Gitu. Kemudian keturunan Melayu di wilayah lain dekat Indonesia lah tu. Selain pada ini sebab ada 34 negeri dekat Indonesia tu, ada 58,000. Okey ya. Dan di luar pula, macam dekat Malaysia, keturunan Minangkabau ikut statistik ada lebih kurang dalam 934,000. Dekat Malaysia ni lah. Yang asal keturunan Minangkabau lah.
Negara Singapura ada 15,700. Negara Belanda, dekat Belanda sana bekas penjajah dia tu ada 7,000 lebih. Itu. Jadi jumlah keturunan Minangkabau seluruh dunia ni sekarang ni adalah 7,400,000 lebih kurang ikut statistik tahun 2020. Jadi yang dikatakan yang 7 juta apa semua ni termasuklah orang Negeri Sembilan yang kan ni bersuku-suku apa ni. Ya. Betul. Macam saya ni lah. Ya, betul. Termasuk dalam ni. Sebab dekat Malaysia ni yang keturunan asalnya ada 934,000 sekarang ni lah. Jadi termasuk ni dan duduk kat Negeri Sembilan, yang duduk dekat Rembau, dekat Kuala Pilah dan negeri lain yang ada orang Minangkabau dan kira lah. Ini saya ambil daripada Google dalam komputer tu, tengok Google tu memang banyak lah. Itu ceritanya gitulah. So okey, itu asal usul suku-suku dan macam mana dia berhijrah dari betul. dari Sumatera, lepas tu datang baru tu ke Melaya, banyak daerah lah sampailah ke Pulau Jawa yang lain dan semua ni kan. Tapi lepas tu dia di sini juga dia bawa dia punya budaya dia dengan suku-suku dia ke sini. Lepas tu ada yang jadi kahwin dengan orang sini, ada yang kahwin dengan orang ini, orang sini, orang asal sini yang dipanggil suku Biduanda tadi. Tapi kalau dia kahwin dengan orang-orang yang bukan asal sini, dia panggil suku dia je lah. Maknanya masuk kalau dia duduk kat Negeri Sembilan tu maknanya tertaluk kepada adat pepatih Negeri Sembilan lah. Macam saya ni, saya terpaksa akui bahawa isteri saya adalah orang suku Tanah Datar. Anak-anak saya dia adalah suku Tanah Datar. Kalau dia duduk Negeri Sembilan, kebetulan memang dia pun membesar dekat Sembilan. Jadi dia kena kenalkan identiti dia sebagai suku Tanah Datar. Itu. Jadi kalau mengikut sejarah dan cerita lah ni yang kita baca-baca ni Tuan Haji kan, ada pula satu kelompok suku-suku ni iaitu ataupun adat lah yang dipanggil adat lingkungan. Ya. Di Negeri Sembilan lah. Saya tak tahulah ada pula adat lingkung di Selangor ke Johor ke Perak ke. Yang saya tahu di Negeri Sembilan lah. Okey. Macam mana asal usul adat lingkungan ni? Suku-suku adat lingkungan ni Tuan Haji. Jadi yang Haji tahu. Adat lingkungan ini datangnya kemudian. Selepas adat berpatih ni bertapak kukuh dekat Negeri Sembilan ni. Jadi bila mereka ni semua tiap-tiap orang ada ketua masing-masing dan ketua masing-masing itu melantik kawasan tu dipanggil luwak. Ada penghulu luwak tu semua sekali kan. Jadi masing-masing kawasan tu ada luwak lah. Luwak tu macam negeri lah. Nagari. Kalau di sana panggil nagari. Jadi luwak tu yang saya sebutkan tu lah. Luwak Sungai Ujong, luwak Johor, luwak Jelebu, luwak Rembau. Kemudian ada 5 luwak Tanah Mengandung, luwak Ulumua, luwak Inas, luwak apa lagi? Teraci. Jadi masing-masing luwak tu semuanya sudah kukuh mengamalkan adat berpatih. Cuma dalam tiap-tiap luwak tu ada sikit beza-beza lah, tapi keseluruhannya mereka adalah keturunan daripada sebelah perempuan lah. Jadi dia ini luwak-luwak ni, penghulu-penghulu masing-masing dulu adalah bekas jajahan Melaka. Bila Melaka kalah, Kerajaan Johor Riau yang ambil alih. Jadi masing-masing penghulu luwak ni apabila nak ambil tauliah jadi jawatan tu, dia pergi ke istana Sultan Johor dekat Riau sana lah, biasanya dekat Pulau Bentan lah, Pulau Riau. Bila pindah ke Tanjung Puteri ke Singapura, dia akan pergi ke situ lah. Jadi masing-masing sehinggalah tahun 1700 lebih tu, masa itu Kerajaan Johor Riau sudah diperintah oleh keturunan daripada Bendahara Sultan Abdul Jalil yang bermula pada tahun 1699 selepas Sultan Mahmud Mangkat Julang tu meninggal, tak ada anak, jadi Bendahara menjadi sultan lah dekat Johor tu. Tetapi orang dekat ni sebenarnya sebab kenapa kita perlu
bersultankan kepada seorang raja daripada orang Bugis. Ya. Kan kita ni orang Minangkabau. Ya ya. Jadi semua penghulu-penghulu tu bermuafakat lah. Ya. Macam mana kalau kita lantik seorang raja yang keturunan kita juga, yang kita jemput daripada Sumatera sana. Jadi sejak daripada tu pada tahun 1700 lebih, hari tu 1700 tu dipanggil lah apa ni, Raja Melewar untuk datang. Tapi yang mula-mula datang tu sebenarnya bukan Raja Melewar. Ya ya. Itu Sultan Khatib ya. Khatib. Yang sebenarnya dia Riki saja nak meninjau kedudukannya tu. Ya. Yang sebenarnya bukannya suruh dia jadi sultan, tapi bila sampai sini dia mengaku pula dialah yang dihantar oleh kerajaan Pagaruyung untuk datang sini. Ya. Itu. Jadi bila datang Raja Melewar datang tu kena perang dulu. Tapi akhirnya menanglah. Yang Raja Melewar tu dan dia jadi sultan, tapi mula-mula dia tak duduk kat sini nanti. Kerana masa itu tak berapa selamat nak duduk situ, jadi balik ke Rembau, duduk di kampung Astana Raja lah. Dia macam tu. Jadi oleh sebab keturunan Raja Melewar ini adalah daripada kota suku dan piliang tadi, kota dan piliang tadi, dan mereka mengamal adat Temenggung. Ya. Jadi adat Temenggung tu seberapa boleh nak dipakai lah dekat sini. Tapi masa itu adat Pepetih lebih kuat dia punya pengaruhnya daripada adat Temenggung. Walaupun dia sultan, jadi nak menguatkuasakan tu memang tak boleh lah. Cuma peringkat untuk tanah sajalah diminta, supaya kalau boleh orang-orang laki-laki itu dimasukkan namanya dalam geran tanah itu, kerana mereka ini datang daripada sana, baru datang. Kalau misalnya tak masuk, keselamatan itu macam mana? Gitulah. Jadi orang dekat Seri Menanti itu setujulah, tolak ansur lah sebenarnya. Okeylah yang laki-laki, tapi laki-laki setakat anak saja, tidak kepada cucu daripada anak laki-laki. Kerana cucu daripada anak laki itu dah suku lain. Dah lain suku. Ikut ibu dia. Ikut ibu dia. Dan dia pun tak ada masalah sebab ibunya pun orang sini juga. Jadi itulah. Jadi suku-suku yang asal bapaknya itu daripada yang mengamalkan adat Temenggung, yang datang daripada Pagaruyung itu, itulah yang mewujudkan orang suku Lengkongan. Dia macam itulah. Suku Lengkongan wujudnya pada situ. Bila ada pertembungan di antara keturunan raja-raja yang datang daripada Minangkabau, iaitu ada 3 orang raja tu kan. Saya sebutkan Raja Melewar, Raja Hitam, Raja Melenggang kan. Jadi dia datang gitu. Jadi bila dia orang berkahwin di sekitar itu, jadi anak dia itulah yang dipanggil sebagai suku Lengkongan. Tapi bukan sebut suku Lengkongan, tengok dia kahwin dengan orang mana. Kalau dia orang kahwin dengan orang Tanah Datar, jadi anak dia suku Tanah Datar tapi Lengkongan, kerana bapaknya adalah keturunan daripada Pagaruyung tadi. Itulah yang wujudnya suku Lengkongan. Jadi wujudnya tu selepas tahun 1793 ke atas lah. Jadi bukan sebelum itu. Masa itu ada upati dah kuat dah dekat sini. Jadi Lengkongan wujud tu selepas kedatangan raja-raja daripada Minangkabau tadi. Yang dikatakan suku Lengkung ni yang raja-raja ni dia berkahwin dengan orang di tempatan. Anak-anak dia, keturunan dia tu, itulah dia dipanggil suku Lengkongan. Ikut ibu dia. Katalah Tanah Datar, tapi bracket lah Lengkongan sebab kerana bapaknya asalnya bersana. Tapi keturunan raja dan juga pengiring-pengiring dia lah. Sebab itu ada gelaran Tengku, itu yang ada ketua raja kan. Dekat sebelah tu ada gelaran Tengku memang, tapi ada juga yang tak ada gelaran Tengku, itu adalah pengiring-pengiring kepada sultan tadilah. Gitu termasuklah Datuk ni. Kalau Datuk ni ketua raja mesti ada Tengku. Tapi Datuk Andata tu maknanya pengiring panglima dululah sebenarnya. Dia macam itulah dia. Sebab kalau raja ni mesti dia ikut bapak dia punya. Bapak dia keturunan. Tengku ke raja ke kan. Nama jadi, dia tu kan. Oleh sebab pengiring raja itu kadang-kadang tak ada gelaran, cuma setakat panglima saja kan. Jadi bila kahwin tu anaknya tu Lengkongan juga, tapi tak adalah gelaran raja tu. Dia macam itulah. Jadi pengiring raja ni yang berkahwin dengan orang tempatan ketika itu, dia
adakah dia hanya di Seri Menanti ataupun ada pula di lain-lain kawasan? Macam mana tu? Dia kalau misalnya ikut dari segi ceritanya tu, dia ada juga yang kahwin di luar daripada kawasan Seri Menanti. Macam ada yang juga sampai ke Jempol sana. Orang lingkungan ada juga sampai ke Jempol sana. Ya. Kalau dekat Seri Menanti ada juga yang dekat Kuala Pilah pun ada juga orang lingkungan. Ya. Mana-mana. Jadi mana-mana orang lingkungan yang telah buka kebun kat sana, jadi kebun itu adalah kepunyaan suku lingkungan punya. Kalau kebetulan dia merantau sampai ke Jempol, dia buka kebun kat sana, jadi tanah itu adalah kepunyaan suku lingkungan. Keturunan mak yang untuk orang itulah, dia macam itulah. Jadi bukannya ada pula separuh pendapat bahawa suku lingkungan ini hanya wujud di Seri Menanti. Bukan jadi lingkungan itu tidak merujuk kepada kawasan. Jadi kalau yang Datuk cakap tadi, kalau seolah-olah wujud Seri Menanti, seolah-olah lingkungan itu kawasan. Lingkungan ini sebenarnya adalah keturunan. Bukannya kawasan. Bukan kawasan. Banyak yang saya difahamkan lah yang saya dengar orang-orang cakap lah. Suku-suku lingkungan ini adalah suku-suku yang berada di sekeliling istana Seri Menanti. Jarak dia lebih kurang 3, dulu dia panggil batu lah. Tiga batu dari keliling lah. Keliling istana. Ya. Itu cerita apalah, itu yang dikatakan begitulah. Jadi kalau mengikut Haji punya apa tadi, itu adalah tak betul lah. Tidak berapa tepat. Tak berapa tepat. Jadi orang dulu tu membuat kesimpulan tu kerana kebanyakannya orang suku lingkungan ni memang duduk di kawasan situ. Kebetulan pada masa itu. Kebetulan. Pada masa itu. Ya. Tapi sebenarnya lingkungan ni seolah kita sebut lingkungan tu seolah macam kawasan. Ya. Tapi sebenarnya lingkungan tu adalah keturunan masyarakat lingkungan tu sebenarnya. Bukannya kawasan lingkungan. Dia tak sebut kawasan lingkungan. Jadi pada masa itu kemungkinan kebanyakan orang-orang pengirim-pengirim itu kahwin dengan orang yang dekat-dekat situ je lah. Tapi lama-kelamaan ada yang berpindah jauh daripada situ dan buka hutan di tempat lain. Pergi ke Jempol, sana banyak hutan lagi. Jadi ada orang suku lingkungan pergi sana rajin buat hutan. Jadi tanah dia tu menyebabkan ada suku tanah. Contohnya macam Datuk Johan ya. Datuk Johan tu sampai ke dia punya anak buah tu sampai kepada di Jempol sana. Datuk Johan. Datuk Johan. Ada pernah saya pernah bicara, Datuk Johan datang menjabat dan tengok anak buahnya bukan duduk kat Seri Menanti. Tanahnya pun dekat-dekat Jempol. Tu tanah lingkungan juga tu. Macam tu lah. Dan kalau kita ikut dalam adat lingkungan ni pun sebenarnya kan ada disebut kat sini ya. Saya tak tahu lah sama ada orang ni jauh ke dekat dengan Seri Menanti ni. Saya sebut tu. Serlemak Pahang dalam braket Senaling. Ya. Datuk Andika. Jadi Senaling tu dengan Seri Menanti berapa batu? 6 7 batu kan? Dah kira 11 km lah. Tu maknanya dah lebih daripada 3 batu. Jadi keturunan daripada dia sampai kepada Senaling sana kahwin dengan orang Senaling. Jadi orang dekat Senaling tu ada orang suku Serlemak Pahang asalnya. Ya. Kahwin dengan orang daripada Seri Menanti. Ada tanah buka tanah kat Senaling. Jadi itu Senaling dah lain dah. Kemudian dia sebenarnya yang apa ni? Tempat yang sebenarnya tu ialah Ceriau namanya. Yang Senaling tu dekat Ceriau. Itu. Ya. Dia dari Senaling ni ada pekan kecil lah. Ya. Dari pekan kecil tu masuk ke dalam macam nak pergi Seri Menanti, ada jalan itu kan. Ya. Dari situ lebih kurang kalau anggaran batu dia lah dulu lah. 2,5 batu lah. Daripada Seri Menanti. Daripada Senaling. Masuk ke dalam. Dia daripada nak pergi ke Seri Menanti, kira 11 km. Jadi dalam 3-4 km dari Senaling nak menghala ke Seri Menanti, ada satu perkampungan namanya Ceriau. Ceriau, di situlah asal
apa ni? Seri Lemak Pang, Ya. Datuk Andika ni lah. Datuk Andika pun memang kampung di situ lah. Oh, itu. Rumah dia pun, rumah mak dia lah. Itulah contoh-contohnya ya. Ya. Kemudian macam satu lagi. Hmm. Seri Lemak Minangkabau Kampung Peraku dekat mana? Itu Jauh daripada Semenanti. dekat daripada Senaling lebih kurang 1,5 batu. Tapi kalau daripada Semenanti lebih 3 batu kan? Lebih, memang lebih. Dia lagi lebih jauh daripada Cereau. Betul lah. Maknanya menunjukkan bahawa lingkungan bukan merujuk itu. Tapi hal tu Batu Hampar 40 Pelangai. Pelangai dekat mana? Itu dah lepas Kuala Itu Pilah. dekat Kuala Pilah kat atas kan? Betul. Jauh kan? Jauh. Itu dah berapa Ya. saya ingat Dah 20 batu daripada Semenanti ada tu. ada kan? ada, Tu. ya. Jadi orang ada kat situ ada suku Seril, suku Batu Hampa dan lingkungan. Tu. Maknanya keturunan daripada Semenanti juga lah tu, kahwin dengan orang situ. Dia punya tu lah. Gunung Pasir tu dekat lah. Yalah. Kampung Telapak, Kampung Tengah. Itu tak apa jauh lah. Itu contoh-contoh. Jadi kalau orang memberikan pendapat bahawa lingkungan hanya 3 batu daripada Semenanti, tak betul lah. Habis orang ini bukan suku lingkungan. Dia suku lingkungan. Tapi duduk lebih 3 batu daripada Seri Menanti. Itu buktinya lah dalam undang-undang ni sebut itu lah. Ada juga yang mengatakan kalaulah dalam lingkungan 3 batu daripada istana ni suku lingkungan semuanya. Jadi kenapa pula ada di dalam situ yang tidak betul, yang tidak lingkungan? Itulah suku dia. Itu menunjukkan bahawa lingkungan itu tidak menunjukkan kawasan. Kemudian di kawasan lingkungan 3 batu itu pun ada juga tidak ada tanah, bukan tanah adat, ada juga. Kawasan yang kepunyaan sultan tu biasanya geran besar. Itu tidak ada cap tanah adat dalam geran tu. Itu faraid tu. Itu dia keadaannya. Itu dia punya ceritanya lah. Jadi kesimpulannya kita boleh katakan lingkungan bukan merujuk kepada kawasan. Bukan kawasan 3 batu daripada sana, tapi merujuk pada keturunan masyarakat adat itu. Itulah. Pasal lingkungan ni Tuan Haji, saya nak tanya lah kalau ada Haji terjumpa mana-mana. Sebab saya tengok kalau merujuk kepada buku-buku tulisan yang lama-lama ni, dia tidak sebut lingkungan, dia sebut lengkongan, LENKONG, lengkongan, LENKONGAN, lengkongan, bukan LINGKUNGAN, bukan. Jadi ejaan yang betul memang LENGKONGN, lengkongan. Bukannya lingkungan. Bukan ya. Bukan. Jadi yang betul lengkongan. Sebab ada terkini lah. Ada pula yang mengatakan patutnya ejaan dia adalah lingkungan, bukan lengkongan. Kalau dia nak ubah tu benda yang sudah ada dalam undang-undang, kita susah nak ubah tu. Tak boleh ubah ya. Tak boleh ubah lah. Kerana itu memang dah dimaktub dalam tu. Adakah makna yang terkhusus, apa maknanya lengkongan ini kalau katakan di Sumatera sana lah dia apa? Tak ada. Tak ada. Sebab suku masyarakat lingkungan ni hanya ada dekat Seri Menanti saja. Okay. Tempat lain pun tak ada. Tempat lain di daerah dalam Negeri Sembilan pun selain daripada kawasan Kuala Pilah ni tak ada. Taman pula kalau dekat negeri lain macam Johor kan tak ada. Kalau yang ada adalah masyarakat Minangkabau saja. Tapi yang lingkungan ni khusus untuk situ saja. Ada di Kuala Pilah lah. Di Kuala Pilah sajalah. Daerah Kuala Pilah saja. Jadi lengkongan yang sepatutnya ya, lengkongan. Jadi orang yang kerja pejabat tanah ni kalau yang kerja kat Kuala Pilah saja yang kepala dia boleh tahu. Kalau kita sebut lingkungan dia faham. Yang lain tak tahu. Yang lain tu bila dengar ceramah saya je lah. Kalau pergi Jerebu apa semua dia tak kerti lah. Tak tahu. Memang dia tak tahu pasal lingkungan. Tak tahu lingkungan. Tapi oleh sebab dia orang dah baca buku-buku ceramah tu jadi disebut. Tapi dulu-dulu memang dia tak tahu langsung. Jadi itu sebabnya ada suku-suku ni yang di luar kawasan Seri Menanti. Sebab dia mengikut keturunan. Bukan yang mengikut kawasan. Bukan ikut kawasan. Itu yang kadang-kadang menjadi satu
perbalahan lah. Jadi kan, apa ni? Jadi kalau dia berbalah mengatakan bahawa suku Lengkong hanya 3 batu, dia ada mana orang lain yang suku Lengkong dekat Senaling, dekat Peraku, dekat, tentulah dia tak setuju. Tapi kami bukan orang Lengkongan. Dia akan tanya gitulah. Kami keturunan Lengkongan juga tahu. Dia akan kata gitulah. Kami duduk dekat Pelangai, tapi kami Lengkongan. Kerana asal saya memang asal keturunan Lengkongan. Dia akan kata gitulah. Jadi tak boleh kita keluarkan orang itu daripada suku Lengkongan kan, sebab dia keturunan. Itu. Bukan kawasan ni. Bukan kawasan. Kalau kawasan boleh kita wartakan kawasan ini saja. Yang orang duluan tak masuk. Itu tak apalah. Jadi biar banyak juga yang saya dah dapat penerang dari Tuan Haji ni kan. Tentang bab-bab adat parti yang suku-suku Lengkongan ini apa semuanya kan. Jadi okey, tapi di Istana Sermanti ketua-ketua adat di dalam yang memegang jawatan di istana sebagai datuk-datuk adat di istana, kebanyakan memang diambil dari datuk-datuk adat dalam suku Lengkongan. Betul. Tapi ada juga yang bukan. Ada. Contohnya orang 99 itu diambil daripada keseluruhan adat Tanah Mengandung, luar Tanah Mengandung Mayak tu. Daripada tiap-tiap luar tu ada beberapa orang dilantik jadi pegawai 699. Jadi sebab pengalaman saya bila kerja Kuala Pilah tu, dia ini tuan jawatan kerana saya dilantik jadi pegawai 99, tapi dia daripada luar lain macam Teraci, ada Ulu Muar, ada itulah. Dia ada jawatan tu lah. Dia ada beberapa jawatan tu yang Datuk Adat di Istana Sermanti lah. Terutama sekali orang 4 istana. Okey, dia yang orang 4 ini 4 orang lah. Itu kesemuanya adalah datuk lembaga di suku-suku masing-masing. Betul. Okey. Lepas tu dipanggil orang 6. Tapi orang 6 ni taklah semuanya lembaga. Ada juga dan tak semuanya orang Lengkongan. Apik Lempang ke tu? Tak bukan Apik Lempang Bukan. Lain Lain. Orang 6 ni dia ada 6 orang lah. 6 orang. Jadi hanya 2 orang dalam tu yang Datuk Lembaga. Datuk Andata dengan Datuk Johan. Yes. Okay. Lepas tu pergi ke Apik Lempang. Apik Lempang ni ada 5 orang. Yes. Seri Lemak Minangkabau. Itu masuk itulah ni si Datuk Andika tu dia maknanya dan yang ini 5 ni Apik Lempang ni semuanya pun lembaga. Semuanya Datuk Lembaga masing-masing. Ketua suku masing-masing lah. Ketua suku. Jadi 5 orang Apik Lempang ini adalah dilantik daripada ketua suku masing-masing lah. Dia